adanya Suruhanjaya Pengangkutan Awan Darat ni kerana dilihat macam sekarang ni kalau tempat ni tidak menguntungkan, operator tidak mahu pergi ke tempat-tempat sedemikian dan sebagainya, dan akhirnya perlu ada pengambilalihan di mana mereka yang menyediakan kemudahan itu menguntungkan atau tidak harus juga pergi ke situ. Jadi pendekatannya tidak harus dia kata benchmarknya bukan keuntungan ataupun pulangan. Jadi bagaimana kita menukar fikiran itu dan bagaimana menjayakan, kerana untuk menukar cara ataupun frame of reference melihat dunia ni agak sukar juga. Jadi itu mungkin cabaran yang kita hadapi untuk mengukur kejayaan akhirnya. Ya, memang. Kiranya kita terus nak guna pakai modus operandi ataupun kaedah yang sedia ada. Memanglah itulah masalahnya. Tapi kiranya kita merubah modus operandi ataupun kaedah di mana laluan-laluan yang tertentu, misalnya tempat yang kurang menguntungkan di taman-taman kediaman yang tertentu, mungkin bilangan penduduk tak ramai berbanding dengan kawasan yang padat penduduknya, kita boleh package yang mungkin tempat yang lukratif, tempat yang dapat mendatangkan pulangan yang besar dengan yang kurang menguntungkan tu, kita package dan kita tender. Sebab setakat ni belum ada lagi sistem sebegini. Sebab yang kita nampak sekarang ni pun pengusaha ataupun operator pun tak ramai, dan kiranya kita ada ni pengusaha yang pelbagai sehingga mereka ni sanggup bersaing sesama mereka melalui tender dan sebagainya. Saya kira persaingan tu adalah sihat dan ianya akan membawa manfaat kepada orang ramai. Ya. Datuk, di agenda awal ini pendekatan editorial kita begitu demokratik sekali, dan kita mendapat kita telah hebahkan yang Datuk akan datang ke agenda awal ini, dan kita letak di Facebook kita, dan banyak soalan telah masuk. Jadi saya bacakan soalan yang datangi daripada penonton. Saya bacakan email saudara Zaidi Alias. Saudara Zaidi Alias kata, salam, pada pendapat saya pengangkutan awam kurang membantu dalam mengurangkan kesesakan di kawasan bandar. Ini kerana masyarakat lebih suka menggunakan kenderaan persendirian, sedangkan kos yang digunakan adalah jauh lebih tinggi. Persoalannya kenapa dia berlaku? Tapi saya rasa Datuk tadi kita dah menyentuh sedikit, dan mungkin kalau Datuk boleh tambah sedikit selain daripada macam saya juga ada ketiganya saya akan menggunakan LRT contohnya. Jadi bagaimana untuk kadang-kadang sebab kita nak pergi ke 25% dalam 2010 tu, kerana kita mungkin nak ambil orang yang memang dah menggunakan pengangkutan awam yang dah bersedia untuk menggunakan, tapi mereka yang selalunya tidak termasuk dalam orang kata target group itu, mungkin pegawai-pegawai besar yang bawa briefcase dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk mengubah corak sedemikian untuk menggunakan perkhidmatan ini, dan kalau kita tengok juga kadang-kadang apakah cara terbaik, mungkin itu yang dicadangkan oleh Datuk Raja Nong Cik tadi, ialah dengan adanya laluan yang saya bayangkan ada aircon, kerana itu akan menyenangkan mereka untuk pergi ke satu tempat untuk meeting dan sebagainya. Jadi selain itu, apa lagi yang boleh mengubah mereka yang bukan dalam kumpulan sasaran itu sebenarnya yang kita mahukan? Yang sebenarnya bagi saya kumpulan sasaran tu saya nampak apa yang mereka yang dikenal pasti sebagai golongan sasaran sekarang tidak semestinya golongan sasaran tu tetap terkongkong pada golongan yang sama pada masa yang akan datang. Sebab sekarang ni yang kita nampak kecacatan ataupun kekurangan yang ada pada kita, sistem kita ni tak lain daripada kekurangan, misalnya kekurangan kenderaan, hikmat yang mungkin pada tahap yang kurang memuaskan, kurangnya reliability, dan sebagainya. Tapi kiranya kita dapat menambah baik ni ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu ataupun kekurangan yang saya sebutkan tadi, dan pada masa yang sama kenalah kita buat promosi, kita promosikan ni public transport ni khasnya pada mereka dari golongan pertengahan, misalnya the middle class, dan yang saya nampak biasanya orang kita di Malaysia mungkin di Malaysia di bumi sendiri dia tak nak ambil
ni bas ataupun LRT. Tapi kalau pergi London dia ambil. Tapi di London, di Hong Kong, di tempat yang lain dia naik bas. Sebab inilah ego, soal ego. Dan kiranya kita dapat mengubati soal ego ni, saya rasa. Tapi tak juga, tak juga Datuk Seri, sebab semasa saya di Hong Kong, kerana kalau kita turun saja hotel, kita tak payah jalan, saya ni gemuk kan, jadi cepat penat kan. Jadi kalau pergi ke itulah sebabnya saya kata. Itulah sebab saya kata tadi. Jalan je sampai. Betul. Itulah sebabnya saya kata tadi. Kalau kita dapat menambah baik, apa yang masih kurang lagi, kekurangan lagi. Inilah satu-satunya yang cukup masalah. Okey, Datuk, saya banyak tanya Datuk Seri soalan ya. Mungkin Datuk Seri boleh berikan sedikit, orang pun nak tahu apakah kemajuan awal yang telah dapat kita lihat sejak katakanlah setahun dua ni, dengan kita dah dengar cerita Datuk Seri Najib pun naik LRT dengan coach dan sebagainya. Jadi kita kemajuan awal dah dapat kita lihat, dan apakah maknanya ini peratusan kebaikan ni akan meningkat 2 kali ganda atau sebagainya. Kita lihat kemajuan awal yang kita sebagai contoh. Kalau kita menyingkap kembali kepada sejarah tahun lalu, awal bulan Oktober barulah buat kali yang pertama kita adakan makmal NKRA ataupun satu-satunya ni wadah percambahan fikiran. Dan lepas itu kita terus bertindak, dan saya sebagai salah seorang menteri yang bertanggungjawab atas ke-66 NKRA itu, saya yang bertanggungjawab atas public transport. Dan beberapa usaha memang telah pun diambil, dan kita nampak setakat ini hasil dia tu nampaknya agak terasa. Sebab misalnya LRT sebelum ni yang kita nampak yang maksimum yang hanya 2 gerabak je, 2 gerabak di Kelana Jaya lain, tapi sekarang ni kita bertambah 4 gerabak. Dan ini pun kita nampak bahawa bilangan penumpang bukan saja berlipat ganda sekarang ni. Dan kiranya kita nak dapatkan perangkaan yang mutakhir. Sekarang ni setiap hari untuk Kelana Jaya lain, penumpang dia menjangkau 180,000 orang, berbanding dengan yang tahap yang rendah pada masa yang lampau. Dulu peringkat awal cuma 90,000 orang saja. Ini berlipat ganda sekarang ni. Dan pada masa yang sama, yang saya nampak tahap keselesaan je tu, seperti mana yang orang ramai bagi feedback, bagi maklum balas, mereka rasa sekarang ini lebih selesa, dan bukannya macam dulu memang macam sardin lah kata orang. Dan saya berharap keadaan ini akan terus bertambah baik. Dan masa menunggu, misalnya masa menunggu dulu 3 minit, dan kadang-kadang mungkin lebih lama. Tapi sekarang ni dengan bertambahnya stok kereta ataupun train yang bergerabak 4 itu, dan saya nampak bila sekarang ni kita sudah dapat 9 set yang tengah berjalan, dan masa menunggu telah pun disingkatkan menjadi 2.8 minit. Dan menjelang Oktober tahun ini,